Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa imamal muttaqin wa ala alihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa ashhadu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hirzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Nawaitu ta'alluma bit ta'lim wa tazakkur bit tazkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bil kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'i wajhillah wa qarbihi wa mardatihi wa sawabihi lillahi ta'ala. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar dan segar bahawasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan memperbanyakkan selawat akan menjadi asbab kita didudukkan bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Baik. Tuan-tuan dan hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab Umurul Matil Islam wa Zuhuril Imam Mahdi alaihi salam. Masih lagi pada bab tajuk yang keempat berkenaan dengan peperangan yang berlaku di zaman ataupun di waktu Imam Al-Mahdi. Pada muka surat yang ke-102 secara sepintas selalu, tajuk yang kita akan kongsikan dan kita bawakan pada malam ini adalah berkenaan dengan perang penaklukan Konstantin, iaitu Istanbul. Dinyatakan oleh pengarang, Konstantin adalah kota Asitanah atau kota Istanbul di Turki yang dahulunya merupakan ibu kota kekhalifahan Turki Utsmaniyah sehingga muncul Mustafa Kemal Atatürk. Maka Mustafa Kemal Atatürk menghapuskan kekhalifahan Islam pada awal abad ini, iaitu sekitar 1923 Masihi. Kalau ikut pada catatan, bermula daripada November 1922 sampai terakhir 3 Mac 1924. Lagi 2 tahun cukup 100 tahun kejatuhan Empire Utsmaniyah. Dan Mustafa Kemal Atatürk memilih sekularisme sebagai ganti daripada negara Turki Utsmaniyah yang dikenal sebagai negara Islam. Perjalanan Turki Utsmaniyah bukanlah seperti ruang waktu yang kita sebut kemerdekaan negara kita 65 tahun.
Turki Uthmaniyah berdiri selama 625 tahun. Kalau diukur pada tahun 1200 sampailah pada kejatuhannya 1920-an. Dan sebanyak 36 sultan khalifah yang diangkat untuk mengetuai perjalanan Uthmaniyah sepanjang waktu tersebut. Dan disebutkan juga apabila Mustafa Kamal Atatürk mengambil alih pemerintahan, menghapuskan sistem kekhalifahan dan diangkat sistem presiden, semua perkara yang berkaitan dengan Kesultanan Uthmaniyah dilupuskan secara berperingkat. Ini menjadi satu perkara yang agak biasa dan normal sebenarnya bagi kita. Walaupun kalau kita sebut nama Mustafa Kamal Atatürk, kita akan dengar macam-macam polemik ataupun retorik yang dibawa berkenaan dengan beliau. Tetapi pada asal dan asasnya, dia adalah satu orang yang diberikan gelaran Atatürk, iaitu bapa kepada Turki, kerana kekuatan usaha dan dayanya menentang penjajahan British. Macam kita hari ini pun kalau sebut berkenaan dengan menentang British, ya, dia adalah satu benda yang perlu untuk diangkat nilainya. Begitu jugalah perkara tersebut berlaku pada Mustafa Kamal Atatürk. Sebab tu dia mampu untuk mengambil alih pemerintahan Turki bermula daripada November 22 sampailah diusir keluarnya Sultan yang terakhir. Dan ironinya, Sultan tersebut dihantar ke Malta menaiki kapal HMS Malaya. Kita ada kena-kena, kan? Kita ada buat semangat semuanya. Kapal yang hantar Sultan HMS Malaya, British ambil kapal itu untuk bawa Sultan. Cuma apa yang kita nak kongsikan di sini, satu benda yang duduk dalam situasi yang pelik adalah yang nanti kita akan kongsikan juga pada pertemuan yang akan datang insya-Allah, berkenaan dengan satu hadis Nabi SAW yang Nabi sebut satu kota ni nanti, Nabi tak sebut kota Konstantinopel, tapi Nabi sebut dengan kalimah persoalan kepada para sahabat, antaranya hadis daripada Abu Hurairah yang dimuatkan juga dalam kitab pada muka surat 103, nanti tuan-tuan boleh rujuk hadis dalam Kitabul Fitan wa Asyaratus Sa'ah dalam kitab Imam Muslim, dalam Sahih Imam Muslim. Kata Nabi, sami'tum bi Madinah janibi minha fil barri wa janibi fil bahr. Adakah kamu pernah mendengar satu kota yang kedudukannya sebahagian terletak di darat dan sebahagiannya di laut? Qalu na'am ya Rasulullah. Dan para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, benar, kami pernah dengar. Dan kata Nabi SAW, qala la taqumu as-sa'ah hatta yaghzuwaha 70,000 min bani Ishaq fa idza ja'uha nadhalu falam yuqatilu bisilah wa lam yarmu bisahmin qalu la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu ahadu janibaiha. Qala Thawrun rawi al-hadis la a'lamuhu illa qala alladhi fil bahr summa yaqulu as-saniyah la ilaha illallah wallahu akbar fayasqutu jambuha al-akhar summa yaqulu as-thalithah la ilaha illallah wallahu akbar fayufarraju lahum fayadkhuluha fabainama hum yaqtasimu al-maghaima idh ja'ahum as-sarikh inna ad-dajjal qad kharaja fayatrukuna kulla syai'in wa yarji'un. Kata Nabi SAW, riwayat pada Abu Hurairah, apakah kamu pernah mendengar sebuah kota yang terletak fil barri wal bahr, iaitu terletak di bahagian darat dan sebahagian di laut? Para sahabat menjawab, pernah ya Rasulullah. Dan Nabi SAW bersabda, tidak akan berlakunya kiamat selagi mana akan diserang 70,000 orang dari Bani Ishaq. Bani Ishaq ini adalah keturunan daripada Al-Aish ibn Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil, anak cucu kepada Nabi, anak pada Nabi Ibrahim AS, ni anak keturunan Bani Ishaq. Maka ketika mereka telah sampai di kota tersebut, mereka memasukinya. Mereka tidaklah
yuqatilu bisilahin, mereka tidaklah melakukan peperangan ataupun menggunakan senjata, walam yarmu bisahmin, dan tidak melepaskan satu pun anak panah. Mereka mengatakan la ilaha illallah wallahu akbar, dengan kalimah la ilaha illallah wallahu akbar maka jatuhlah salah satu daripada bahagian daripada kota tersebut. Kemudian mereka mengucapkan kalimah la ilaha illallah pada kali keduanya, maka jatuhlah salah satu lagi bahagian daripada kota tersebut. Dan berkata Thawr bin Zaid ad-Daili, saya tidak tahu kecuali hal ini hanya dikatakan oleh pasukan yang berada di laut. Kemudian mereka berkata yang kedua kalinya la ilaha illallah wallahu akbar, maka jatuh pula sebahagian yang di darat. Kemudian mereka berkata lagi la ilaha illallah pada kali yang ketiga, maka terbukalah semua bahagian kota itu. Lalu mereka pun memasukinya, dan ketika mereka sedang membahagi-bahagikan rampasan perang, tiba-tiba datanglah seorang berteriak, sesungguhnya Dajjal telah keluar. Kemudian mereka meninggalkan segala sesuatu yang kembali. Dan disebutkan lagi betapa pentingnya untuk kita mengenal pasti dan menanda nyata berkenaan dengan Konstantinopel. Konstantinopel ini perlu untuk kita ambil ingat, dia berada dekat dengan sejarah umat Islam sejak zaman berzaman. Antara yang disebutkan oleh Yaqut Al-Hawari dalam kitabnya Mu'jamul Buldan, disebut kota Konstantinopel ini adalah kota bagi bangsa Rom. Dan bangsa Rom yang disebutkan itu adalah Rom Byzantine ataupun Eastern Rome Empire, Rom Timur. Kuasa jajah takluk Rom Byzantine ini adalah cukup luas pada ketika itu, sejak pada zaman Nabi SAW sampailah pada waktu jatuhnya Konstantinopel. Luas jajah takluknya mencecah 5.900.000 km persegi, mengunjur daripada sebahagian besar Itali ke Bulgaria dan kerajaan lama Yugoslavia, sampailah ke Konstantinopel dan juga Anatolia. Dua-dua itu adalah di bawah kuasa Rom. Konstantinopel, Anatolia, dua-dua duduk di Turki. Dan sebahagian kawasan utara Afrika, termasuklah di situ Mesirnya, Maghribi, sebahagian Jazirah Arab, tanah Syam. Dan waktu tersebut ibu negara bagi Rom ini dibahagikan kepada dua, iaitu Rom di bahagian barat diletakkan di Vatican City, Vatican, manakala Rom Timur diletakkan di Konstantinopel. Sejarah Rom digambarkan satu kerajaan yang cukup ampuh, sukar untuk dihancurkan ataupun diganggu-gugat selama 11 abad, ataupun lebih tepat 1123 tahun daripada awal mula diasaskan sampailah 1123 tahun masih lagi mampu bertahan. Dalam beberapa catatan antara yang disebutkan pada sekitar tahun 860 Masihi dilancarkan serangan daripada Kiev, yang hari ini kita kenal nama tersebut dalam negara Ukraine. Orang daripada keturunan Kiev yang asal yang awal sebelum tertegaknya negara Kievan Rus, mereka pernah untuk masuk menjajah dan menjarah bumi kota Konstantinopel dengan bala tentera seramai 20,000 orang, digerakkan armada laut 200 kapal. Kalau ikut kata dalam catatan itu, mereka dikenal pada waktu tersebut dengan gelaran Viking. Masuk nak menakluk kota Konstantinopel, tetapi dikalahkan dengan rantaian besi yang ada di selat, yang ada di Tanjung Emas Golden Horn. Dan disebutkan juga kapal-kapal mereka pecah dan akhirnya mereka berpatah balik, tak jadi serang. Dalam sejarah Islam disebutkan adalah beberapa catatan yang kita dapati daripada perjalanan setiap empayar. Antara yang terawal adalah di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu an, dilakukan serangan pada sekitar 34 Hijrah. Kemudian diteruskan oleh Muawiyah di zaman pemerintahan beliau 44 Hijrah, dan kemudian serangan kedua pada 84 Hijrah dihantar pada ketika itu anak kepada Muawiyah, iaitu Yazid. Kemudian di zaman Sulaiman bin Malik 91 Hijrah juga dilancarkan serangan ke atas Konstantinopel tetapi tidak berjaya. Kemudian di zaman Harun al-Rashid sekitar 165 Hijrah
Di zaman Sultan Bayezid dilakukan serangan sebanyak 3 kali, 1391, 1397, 1400 Masihi. Tetap juga ampuh dan kukuh kota Konstantinopel, tidak mampu untuk dimasuki. Kemudian diteruskan lagi oleh Sultan Murad pada sekitar tahun 825 Hijrah, pun tidak berjaya. Melainkan pada tahun 857 Hijrah, 1453, Sultan Muhammad bin Sultan Murad yang digelar sebagai Mehmed the Conqueror ataupun Muhammad Al-Fatih, dengan ketumbukan tentera yang dijulang padu, diangkat untuk membawa Islam menerobos masuk ke kota Konstantinopel dengan kekuatan armada dan juga ketumbukan tentera di laut dan juga di darat. Dalam satu catatan yang tidak rasmi disebutkan, Land and Naval Force, kekuatan darat dan juga laut, kalau ditimbang kira, diukur bentuk, kurang lebih hampir-hampir 1 juta tentera. Beratus kapal yang diletakkan untuk mengisi ruang armada laut masuk ke kota Konstantinopel. 126 kapal, 6 daripadanya adalah 6 kapal layar yang besar, 75 kapal untuk bawa tentera, 20 kapal untuk bawa kuda perang. Dan tak cukup dengan itu, di bahagian darat diambil lagi tentera daripada Serbia, tentera berkuda puluhan ribu, untuk support, untuk sokong dan untuk memberikan satu tambahan nilai kepada Sultan Muhammad Al-Fatih mengambil kota Konstantinopel. Walaupun pada waktu serangan yang dimulakan kurang lebih dalam kepungan selama 53 hari, ada yang mengatakan 57 hari, antara benda yang menjadi memori indah dalam serangan tersebut bagi Osmani adalah adanya satu meriam besar yang dikenal sebagai Basilika. Ada juga dikatakan Basilika ni adalah bapa kepada Dardanelles Gun, satu lagi meriam yang didevelop ataupun yang dibangunkan daripada meriam Basilika, dan dia juga digelar dengan panggilan Sahitopu oleh orang Turki, ataupun dalam nama ensiklopedia dia panggil The Great Turkish Bombard. Kenapa besar sangat benda ni nak diceritakan? Sebab ada lebih kurang 70 meriam yang dibawa untuk peperangan tersebut. Sultan Muhammad Al-Fatih ambil masa 2 bulan untuk clearkan jalan daripada kubu mereka yang dibina oleh Sultan Bayezid pada awalnya. Kemudian dia bertapak di situ sekitar tahun 1432, dan akhirnya dalam masa 2 bulan bila dah dipecahkan jalan, dibuat jalan untuk bawa meriam ni. Sebab meriam ni besar. Basilika ni kalau kita tengok balik dalam dia punya paparan ya, kalau di Turki adalah dia punya meriam tu kan, dia punya panjang dia kurang lebih 27 kaki, berat dia mencecah 635 kilo satu. Nak bawa dalam perang tu, Sultan Muhammad Al-Fatih ambil 14 laras meriam. 14 meriam tu ada 70 semua. Daripada 70 tu 14 dia adalah Basilika ni. Nak tarik ke semua meriam tersebut menggunakan 60 ekor lembu dan 400 orang untuk dibawa dan diletakkan di setiap kawasan yang strategik, hanya semata-mata nak menghancurkan tembok yang ada di keliling kota Konstantinopel. Dan kota Konstantinopel kita tak boleh pandang remeh, dan kita tak boleh nampak benda tu senang, sebab Konstantinopel ni dia punya tembok dia adalah tebal, tembok dia besar. Bahkan disebutkan juga hanya orang yang tertentu saja yang boleh tahu macam mana nak robohkan tembok tersebut, sebab tembok tu dibuat pada batu marmar. Di Konstantinopel ni dia ada 3 perairan, ada Bosphorus, ada Marmara, ada satu lagi Golden Horn, Tanjung Mas tu. Jadi mereka buat tembok tu guna batu marmar. Kalau kita tengok balik dia punya signifikan itu, sebab situ ada Marmara, maka dekatlah untuk mereka buat. Dan yang boleh hancurkan dia juga adalah menggunakan jenis batu yang sama. Sebab tu dalam satu catatan dia sebut peluru meriam Basilika tu menggunakan batu marmar, dan kekuatan berat satu peluru tu 272 kilo. Nak masukkan dalam meriam Basilika tu ambil masa kurang lebih 2 jam.
Dan Sultan Muhammad Al-Fatih dalam pengepungan lebih daripada 50 hari, dia melancarkan serangan menggunakan meriam tersebut sehari 7 kali ke 10 kali tembak meriam tu setiap hari. Bila dah kepung dia tembak, maka dalam masa yang sama ini memberikan kekuatan pada umat Islam untuk teruskan berjuang. Dan banyaklah drama yang berlaku, antaranya pemecatan komander dan sebagainya, peralihan, pengkhianatan yang mungkin bakal berlaku jika tidak diambil pertindakan daripada peringkat awal, bagaimana meletakkan perisik dalam kota Konstantinopel. Dan begitulah keadaannya, bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih nak memasuki ke dalam kota Konstantinopel. Dan inilah juga yang disebutkan bila kita pernah kongsikan dengan tuan-tuan, kalimah yang mereka senantiasa laungkan sebagai kalimah jihad. Slogan mereka adalah la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar. Ada satu catatan yang kita sempat tengok, yang bina meriam basilika ni nama dia Orban, orang daripada Hungary, dan dia bina bersama lagi dengan 2 orang daripada Turki, satu orang nama Saruka, satu lagi nama Muslihiddin Utas. Dua-dua tu nama sama, Saruka Utas dengan Muslihiddin Utas. Dia bina bersama dia punya meriam tersebut. Dan bila mana dah boleh masuk, maka sejak daripada itulah dikenal dengan panggilan Konstantinopel itu, Istanbul yang kita kenal hari ini, dengan panggilan Islambul. Sampailah di zaman Mustafa Kemal Atatürk, dia tukar pi bubuh nama Istanbul. Dia tukar sebab Islambul tu nampak Islam sangat. Jadi jangan tunjuk sangat Islam tu. Dan dia sendiri mengatakan tidak ada peradaban dalam dunia melainkan peradaban itu adalah Eropah. Dan benda ni berlaku bila? Lepas dia dah dapat segala sokongan daripada seluruh rakyat Turki. Antara benda yang digunakan untuk mendapatkan mandat sokong daripada seluruh tanah Turki adalah memperkenalkan ataupun sentiasa melaungkan slogan menyokong bangsa Turk, iaitu hanya untuk orang Turki saja. Sedangkan Uthmaniyah memayungi dan menaungi sekian banyaknya bangsa, bukan dekat Turki, banyak bangsa, termasuklah di tanah ini. Malaysia juga di bawah kerajaan Uthmaniyah. Sebab tu gelar panggil kita kepada Sultan ataupun yang di-Pertuan Agong adalah ke bawah Duli Yang Maha Mulia, kerana dia punya term ke bawah Duli Yang Maha Mulia itu juga adalah satu panggilan ataupun nama rasmi yang diberikan oleh sultan daripada Khalifah Uthmaniyah, yang masih lagi kekal sampai ke hari ini. Bukan dekat tu, bulan bintang yang kita duk guna juga ada kaitan. Dan sebab itu jugalah bila mana Mustafa Kemal Atatürk dia membawa sifat perkauman, iaitu mengangkat hanya bangsa Turki semata-mata, untuk bangsa lain pandai-pandailah nak jaga diri, maka dia dapat sokongan padu daripada seluruh tanah Turki dan akhirnya pegang mandat. Dan dalam beberapa waktu yang singkat dia mengubah segala dasar. Walaupun di waktu awal dia memegang tampuk pemerintahan di Turki, dia mengatakan tidak akan menjalankan sebarang undang-undang yang bertentangan dengan Islam. Tak sempat satu penggal, tak sampai 5 tahun pun dia dah mula tukar. Nombor 1 dia buat, dia hapuskan sistem kekhalifahan, sultan dibuang daripada negara. Kemudian apa lagi dia buat? Dia memperkenalkan kaedah pakaian, tak boleh lagi pakai pakaian yang berteraskan Arab. Sebab dia sendiri beritahu agama yang dibawa oleh Muhammad itu tidak lain tidak bukan melainkan untuk membawa bangsa Turki ke dalam politik Arab semata-mata. Jadi dia faham dekat situ yang berlaku di situ di Turki adalah Arabisasi, bukan Islamisasi. Dan kemudian siapa-siapa yang memakai serban dan sebagainya ditukar dengan pakaian topi, yang mana berjubah, diperkenalkan untuk pakai pakaian yang mirip dan ala-ala Eropah. Wanita juga tak terkecuali. Larangan untuk pemakaian hijab pun berlaku, melainkan hanya pada sekitar tahun 2013 secara khusus dan juga secara jelas di zaman Recep Tayyip Erdogan 2013 baru diperkenalkan kebenaran ataupun membenarkan mana-mana anggota penjawat kerajaan untuk memakai tudung. Kemudian 2014 dibawa masuk pula ke sekolah, boleh pakai tudung. Sebelum tu, no, tak boleh. Tak cukup dengan itu, Mustafa Kemal Atatürk juga selama 18 tahun menggunakan bahasa Turki dalam semua perkara berkaitan dengan urusan rasmi dan juga ibadat seharian. Bukan takat yang kita biasa dengar azan, bahkan penghafazan Al-Quran juga perlu dihafal
makna dalam bahasa Turki sahaja, bukannya dibaca dalam bahasa Arab. Bahkan kalau siapa yang azan, dia azan guna bahasa Arab, akan dikenakan denda 300 lira, 217. Sini azan Arab, alhamdulillah ada orang main saman 217. Kalau ada tu geng Mustafa Kamal lah, kena bayar. Kalau tak mau bayar, kena penjara tuan-tuan 3 bulan. Berapa tahun buat benda ni? 18 tahun. Tapi jalan dia sama lah, dia main dengan retorik untuk angkat agama, untuk bantu bangsa. Lepas dia dah duduk sedap, selesa, maka diperkenalkan segala undang-undang yang merepek ni. Bahkan ada disebutkan juga satu peristiwa ketika mana azan berkumandang dalam bahasa Turki, di waktu mereka memperkenalkan undang-undang tersebut, selepas saja azan tu habis, maka orang yang dengar azan tu tak jawab. Kita dengar azan, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab. Tapi mereka sebut tanre, tanre uludur, tanre uludur, tanre uludur, kita nak jawab apa? Kalau jawab adalah bunyi sikit-sikit, mai sedulur. Tapi ini nak bunyi apa? Azan ni pun tanre uludur, tanre uludur, subhizis bilirim, bildirim tanre, dan kemudian disebutkan lagi bashka yaktur tapaca. Apa benda ni? Azan dalam bahasa Turki. 18 tahun duk dengar lagu tu. Kalau kita tak dengar langsung, biasa lah kan, mungkin lah kita kata benda tu ya lah, lagi-lagi dahsyat lah. Tapi kalau yang ni dengar azan tapi bahasa lain, subhizis bilirim bildirim tanra nil il jasadir Muhammad, dia ucap kalimah asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian haidin namaza, namas solat. Namas ni kita jumpa ada orang daripada sekitar Eropah, mereka kalau sebut solat mereka panggil namas. Yang ni bahasa dia daripada sinilah, haidin namaza. Kemudian haidin falaha, hayya alal falah. Kalau subuh dia akan sebut namas ukyudan, haidir, hailidir. Solat lebih baik daripada tidur. Tak nak faham tu pun sebasai, yang nak azan tu pun tak tahulah, bergulin pun kawan duduk belakang. Dia kata hang azan ke hang dikir barat kan. Dan itu berlaku selama 18 tahun. Asasnya adalah sama, bawa retorik untuk pejuang agama, angkat nilai bangsa, keluarkan masyarakat daripada penjajahan dan sebagainya. Ya, sebab Mustafa Kemal Atatürk digelar sebagai Atatürk, bapa Turki, kerana dia menentang British. Tetapi apa yang berlaku, dia bawa faham agama dalam konsep akal fikir dia, dan dia terlalu bertuhankan, bagi kita lah bahasa kita, dia terlalu bertuhankan Eropah Barat dan sebagainya. Dan selama itulah juga kehidupan orang Islam di Turki berada dalam keadaan yang tidak saksama, duduk dalam keadaan yang bercelaru. 18 tahun duduk dalam keadaan terbelenggu dengan azan, bacaan Quran dan sebagainya. Dan akhirnya muncul satu orang, Adnan Menderes, yang menghapuskan azan dalam bahasa Turki, kena azan balik dalam bahasa Arab, dan akhirnya dia pula dibawa ke hukuman gantung tahun 61. Dan itu adalah situasi yang benar-benar berlaku di Turki, hasil daripada sekularisme yang diambil dan didaulatkan di negara tersebut. Dan tak cukup dengan itu, segala perkara yang berkaitan dengan keislaman, benda-benda yang berkaitan dengan syiar, benda-benda yang berkaitan dengan ibadah, semuanya mesti dilakukan, disusun dan diatur mengikut keperluan bangsa Turki. Bukan lagi pemilikan Islam itu mencakupi semua bangsa. Sebab tu penting untuk kita faham situasi itu. Dan lebih dahsyat lagi, semenjak hari yang malang tersebut, Turki sampai hilang keislaman. Kalau ikut balik dalam apa yang pernah kita dapatkan pada guru-guru kita, sebab Turki ni mereka jadi macam ca, ada jadi akbar, Allahu Akbar kan. Azan mula-mula lepas 18 tahun tak boleh nak azan, bila dah boleh azan dia nak bunyi ka tu dia jadi susah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di Mekah pun sama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Kita belakang niat bergulin bah kan, duk onggah kat depa. Tapi pasal apa? Sebab benda tu dia efek lah. 18 tahun punya training. Kalau kita 3 tahun training pakai face mask pun sampai lah menjadi raplah jingga kalau tak pakai. Hak ni 18 tahun. 18 tahun tuan-tuan. Dan perlu untuk diambil ingat,
Empayar ini dibina bukannya 65 tahun, bukan 100 tahun, 623 tahun. Dalam masa 18 tahun dah dilakukan perkara tersebut, dan berterusan sampailah tahun ke-96 isu berkenaan dengan Israel yang dimuatkan juga dalam kitab, memberikan ruang udara kepada pihak Israel untuk buat latihan ketenteraan menggunakan zon udara Turki. Dalam masa yang sama duduk dalam keadaan bertegang leher dengan negara-negara Islam yang lain, isu berkenaan dengan sungai Dajlah dan juga sungai Furat. Bahkan dalam waktu yang sama, dalam era 90-an, kita akan dapat dan kita dapat lihat pada waktu tersebut betapa sinisnya kelompok Turki melihat ke arah pelarian-pelarian Islam, terutamanya pada Palestin. Bantuan yang patut dan besar tidak disalurkan dengan sebaiknya kepada pelarian-pelarian tersebut, hanya melainkan pada sekitar 2000 bila mana ada usaha untuk membangunkan semula Turki dengan kefahaman Islam yang dibawakan oleh ramai orang, antaranya di zaman semasa pemerintahan selepas pada Mustafa Kemal Atatürk juga. Kita dapat lihat dekat situ adanya Nursi Badi'uz Zaman, ada dekat situ Fathullah Gulat, ada Profesor Dr. Najmuddin Erbakan, ada juga Rashid Tayyip Erdogan yang kita kenal dan kita tahu dia pada hari ini. Dan dalam waktu yang sama, Turki merupakan pada waktu sekarang adalah satu lambang kekuatan bagi umat yang kita boleh nampak lah daripada segi ketenteraannya, ekonomi dan sebagainya, dan ketegasan di dalam membentang keputusan ataupun persetujuan dia dalam apa-apa isu diplomasi antara negara. Dan sebab itu bila kita tengok balik dalam hadis Nabi SAW, antara benda yang perlu untuk kita nampakkan prospek kukuh tentang Konstantinopel ataupun Turki secara amnya, Turki pada asalnya akan ditakluk oleh Islam, kemudian akan ditakluk balik oleh kelompok kafir, kemudian akan ditakluk semula oleh orang Islam. Dan benda tu kalau tengok balik dalam hadis yang kita sebutkan, 70,000 daripada Bani Ishaq yang merujuk kepada penaklukan tanpa senjata, yang mungkin juga sebagian ulama berpendapat sudah pun berlaku, iaitu bila? Iaitu di waktu menangnya beberapa parti Islam dalam pilihan raya yang kita tahu beberapa tahun sebelum ni. Dan benda tu adalah satu perkara yang perlu untuk kita cermati. Cumanya berkemungkinan juga perkara yang disebutkan oleh baginda Nabi SAW ni secara hakikat masih lagi berada dalam kedudukan yang belum secara sempurnanya berlaku. Mungkin ini adalah permulaan, wallahu ta'ala a'lam billah. Dan kerana itu juga pada ruang yang disebutkan dalam muka surat 103 sambungan daripada 102, hari-hari yang akan datang akan membongkarkan kepada kita wajah Turki yang sebenarnya, dan pada ketika itu kita akan berkata sesungguhnya benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka mereka akan menakluki kota Konstantinopel adalah benar, dan mereka lebih berhak untuk menaklukinya, iaitu merujuk kepada keturunan daripada Bani Ishaq sebahagian. Sebagian ulama kata 70,000 itu adalah sebahagian, bukan seluruh ketumbukan tentera. InsyaAllah kita bagi ruang untuk azan. أشهد
Baik. Sebab itu dalam memahami konsep sekularisme yang dibawakan oleh Mustafa Kemal Atatürk, dia adalah satu pendekatan yang kita tak boleh nak detect daripada awal secara jelas. Sebab yang dibawakan, yang diulangkan, yang disebutkan adalah penyatuan bangsa. Tapi dalam masa yang sama, antara benda yang direkodkan selepas Atatürk memerintah, terawal dia melakukan pemansuhan sistem khalifah dan menghalau sultan. Kemudian setelah daripada itu, dia menggunakan kuasa yang ada untuk menimbulkan serangan ke atas agama dan budaya di atas nama kemajuan. Antara benda yang disebutkan pada tahun 1926, Atatürk menggantikan undang-undang syariah kepada undang-undang sivil secara keseluruhan. Tak ada lagi perkahwinan, undang-undang perkahwinan juga dibincangkan semula. Undang-undang sekolah agama juga dipertikaikan. Dan antara perkara yang perlu juga untuk kita fahamkan di sini, antara benda yang Mustafa Kemal Atatürk buat ini adalah semata-mata untuk menunjukkan kaedah peradaban Eropah itulah sebenarnya kemajuan yang dibawa oleh Nabi SAW, yang dibawa pada pendekatan Islam. Ia adalah satu benda yang lapuk, dan prinsip-prinsip tersebut dimasukkan dalam satu fahaman yang dikenal sebagai Kemalism ataupun Kemalisme. Antara benda yang dia buatkan di situ adalah senantiasa mengajak semua rakyat untuk melakukan reformis, pembaharuan dalam segenap perkara, termasuklah perkara yang berkaitan dengan agama. Kemudian disematkan juga dalam pemikiran rakyat supaya populisme, iaitu mengambil kira pendapat-pendapat umum yang lebih ramai, yang kita juga kenal sebagai majoriti. Kemudian dalam waktu yang sama, Mustafa Kemal Atatürk dia bukan sekadar bergerak secara ideologi, tetapi praktikal ataupun usaha dia dalam nak memastikan undang-undang yang diperkenalkan oleh beliau diikut secara teratur adalah satu benda yang kita sendiri pun tak boleh nak tolak. Sebab dengan pendekatan ada dendanya, tangkapan dibuat, adanya hukum dan sebagainya, maka perkara-perkara itu adalah benda yang membawa kepada kefahaman pada kita. Perkara yang dikatakan tentang ideologi selain daripada Islam ni perlu untuk kita perhatikan dengan telus dan terperinci. Tak boleh kita duk fikir kata oh dia bawa fahaman sekularisme liberal dan sebagainya, ia adalah satu benda yang boleh diterima pakai keseluruhan. Tidak.
pasti ada benda-benda yang perlu untuk ditimbang tarah sebelum kita nak ambil salah satu ataupun keseluruhan daripada sistem ideologi tersebut. Kemudian perlu juga diambil ingat satu perkara yang terakhir dalam tajuk ini, iaitu Turki menjadi asas kepada penyatu paduan seluruh umat sejak zaman berzaman, semenjak daripada Empayar Uthmaniyah mula-mula bangkit sampailah dia jatuh tahun 1924, dan luas jajah takluk Empayar Uthmaniyah juga adalah besar, 5,700,000 lebih kilometer persegi, menjangkau dan merangkumi keseluruhan banyak tempatnya di setiap benua dan juga negara. Bahkan Greece duduk di bawah naungan Uthmaniyah pada satu ketika. Mesir dalam satu keadaan walaupun duduk dalam pertemuan antara Rom dan juga Uthmani, tetapi banyaknya adalah di bawah Uthmaniyah. Termasuklah juga di tanah kita, di Malaysia, juga termasuk di bawah kerajaan Uthmaniyah. Dalam satu catatan yang kita juga jumpa, katanya yang nak buat meriam tu pun ada kaitan dengan Melaka. Adalah satu catatan tu dia sebut, kita punya orang kata apa, sumber daripada negara kita, tanah Melayu Melaka ni, ada kaitan dengan pembinaan meriam basilika tu. Dan kalau kita ambil balik daripada perjalanan waktu ataupun tahun penyerangan tersebut, 1453 Muhammad Al-Fatih masuk untuk menguasai Konstantinopel. Selepas daripada itu, tentera salib mula untuk bangkit dan memberikan hentam balas ke atas Islam, terutamanya di kota Konstantinopel lah, 1453. Tetapi disebabkan tak boleh nak masuk ke situ, maka mereka mula cari jalan yang lain. Daripada situlah kita dengar 1492 jatuh Andalusia, kemudian 1509 jatuh Goa, kerajaan Islam di India. Walaupun masa tu kerajaannya adalah yang menjajahnya adalah Portugal satu saja, tapi dia berdepan dengan empat kerajaan Islam. Ada dekat situ kerajaan Islam Delhi, ada dekat situ Gujarat, ada dekat situ Mamluk, dan satu lagi daripada Calicut. Walaupun ada 4 kerajaan, tapi tetap juga tak boleh nak mempertahankan Islam di Delhi. 1509. Lepas daripada situ, Portugal nak meneruskan perjalanan, kata Afonso de Albuquerque dalam dia punya catatan, mereka dah bersiap daripada Goa nak menuju ke Madinah untuk korek Raudah, nak ambil jasad Nabi SAW yang mulia. Raja Dom Manuel ataupun Raja Manuel I bagi utusan, hantar utusan dekat Afonso de Albuquerque, batalkan perjalanan tersebut, terus ke Melaka. Dalam catatan tu dia sebut, kalau siapa pegang Melaka, dia seperti menjerut leher Venice. Siapa yang pegang Melaka pada sekitar 1511 itu, siapa yang pegang Melaka pada waktu itu, mereka adalah orang yang juga menjerut ataupun mencekik leher Venice. Sebab Venice adalah tumpuan pedagang Eropah untuk mendapatkan rempah yang keseluruhannya, boleh dikatakan keseluruhannya, dibawa khas daripada Melaka. Dan perkara itu berlaku pada tahun 1511 dan akhirnya jatuh Melaka dalam siri serangan yang bertali arus selama beberapa waktu. Dalam catatan disebutkan hampir sebulan dia punya serangan. Dan sifat Melaka pada waktu tersebut juga memiliki ketenteraan dan kekuatan yang saling tak tumpah macam mana yang ada di Venice, tetapi kekuatan di Melaka 3 kali ganda. Jambatan yang merentang di Sungai Melaka, di atas jambatan tu pun dah ada puluhan laras meriam yang ditalarkan ke arah laut dan juga ke arah darat untuk menjaga keselamatan kota Melaka. Dan perlu juga diambil ingat, yang jatuh pada 1511 adalah keseluruhan kota Melaka. Empayar Melaka tidak jatuh. Empayar Melaka sebenarnya dan sebetulnya adalah satu empayar yang masih lagi wujud walaupun kota Melaka dah jatuh. Tapi sayang yang amat sangat, sebab kota Melaka ni kota yang dah di-develop, satu tempat yang dah dipenuhkan dengan prasarana, keperluan masyarakat, tumpuan dunia. Sampai dalam catatan Tom Pires disebut, orang di dunia, seluruh dunia nak makan apa yang orang Melaka makan, nak pakai apa yang orang Melaka pakai. Sampai terang tu, macam kita pernah sebut dalam catatan Lopez de Esquerra,
dia kata ada orang daripada Eropah sanggup untuk bayar cukai duduk di Melaka, sebab mereka ada cukai, sistem cukai. Siapa nak duduk lebih waktu boleh, tapi kena bayar lebih. Bila tanya apa siapa nak duduk lama di Melaka, sebab nak makan durian lah. Kita ingat patut tak bayar cukai pun kena syukur banyak lah. Mereka kena bayar cukai semata-mata nak tunggu musim. Dan kalaulah kita faham situasi Melaka tu, insya-Allah tabarakallah, dia punya luas ada, kata Lope di Square, mengunjur daripada Temasek, pantai Melaka tu, daripada Temasek sampai ke pantai Siam, panjang. Sebab tu dalam catatan sejarah Melayu kita sebut tentang kisah Hang Tuah yang disembunyikan oleh Tun Bendahara. Bila Sultan tanya adakah dah dibunuh, dia kata dia kata pada Sultan, Hang Tuah tak dibunuh tetapi disembunyikan. Tempat yang disebutkan itu namanya Ulu Melaka. Dalam Mikael Laksamana Hang Tuah dia sebut Ulu Melaka. Ulu Melaka, di Melaka sendiri tak ada nama tempat Ulu Melaka. Yang ada nama Ulu Melaka di Langkawi. Dan sebab itulah disebutkan pantai dia tu terlalu panjang sampailah ke pantai Siam. Dan kalau nak tengok balik Siam, Siam bukan macam Siam kita ada hari ni. Satun tu dulu bawah Kedah. Begitu juga Perlis dah masuk Malaysia lah, padahal mereka ambil daripada Kedah. Begitu juga Patani, begitu juga Naratiwat, ada dekat situ Patalung, asalnya Petaling. Phuket, asalnya Bukit, nama tempat tu Bukit, tapi dapat mereka jadi Bukit. Dan bila tengok balik dia punya kronologi dia punya kaitan dia cukup kuat. 1453 jatuh, balas dendam, lepas tahu nak tala, nak jatuhkan empayar di ibu kota empayar adalah susah. Maka carilah cabang-cabang proksi empayar yang ada di keliling itu. Lepas jumpa Goa, lepas jumpa India. Habis India, lepas tengok siapa yang banyak support. Oh, rupanya tempat yang paling besar di Melaka. Maka lepas turun ke Melaka. Sebab tu bila kita bawakan balik hakikat tentera salib yang dikalahkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, dia punya tindak balas dendam dia balik bukan pi kepada punca, tetapi dia pi kepada aliran hujung yang ada dinaungi oleh Khalifah Uthmaniyah. Dan kita adalah salah satu daripada perjalanan pembinaan watak karakter Uthmaniyah yang kita tengok sampai jatuh 1924. Begitu juga bila kita tengok balik kesan daripada penaklukan Konstantin, dia membuka mata di kalangan kelompok kafir, terutamanya kelompok Kristian pada waktu itu, untuk melihat bahawasanya kekuatan satu-satu tentera tidak diukur kira pada kemampuan, ability ketenteraan semata-mata, tetapi perlu untuk dicoret-coretkan kelemahan dalaman, iaitu wujudkan pengkhianatan, wujudkan segala macam bentuk rasuah, wujudkan ketidakamanan dalam sosiopolitik, budaya dan sebagainya. Dan dengan hancurnya perkara-perkara ini, maka satu-satu negara tu akan mudah untuk dijajah dan dijarah. Tu kalau tengok balik dalam sejarah kita, mereka akan habaq di tanah Melayu, mereka masuk dengan 3G, Gold, Gospel, Glory. Kalau ikut, kalau kata gold, ialah gold di Pahang, tempat yang kaya dengan emas, sampai nama tempat tu nak abang kata banyak emas. Raut pun dapat emas, nama tempat tu Raut. Kenapa Raut? Sebab Raut lagu tu pun dapat dah emas. Ada sungai Koyan, kenapa Koyan? Dalam tu emas berkoyan-koyan. Emas British apa pun tak ada. Bukan dekat dia ambil, dia sikat, dia rapat, dia ranap, dia terap habis. Lepas dah habis semua, dia jajah, dia jarah, kemudian dia cunggit. Di Selangor berapa banyak lombong yang ditinggalkan. Apa ada dalam tu? Bukan ikan tilapia, tapi segala biji, mineral dan sebagainya dah diambil. Ya, gold. Yang keduanya gospel. Adakah tak cukup untuk kita kenal di Melaka ada orang Islam dulu yang sudah pun berlaku mengalami proses kemurtadan secara leluasa pada satu ketika. Dan disebutkan dalam catatan di Indonesia dan juga Malaysia, kita selalu sebut benda ni asal hari Minggu. Bila kita sebut kata hari Ahad, asalnya hari Ahad, tapi kita kenal dengan panggilan hari Minggu. Kenapa hari Minggu? Sebab hari Ahad tu Santo Domingo, seorang padri daripada kerajaan Belanda, dia suka bagi makan cemeh. Tahu makan cemeh? Bagi makan free setiap hari Ahad. Dia tak bagi hari Jumaat, sebab Jumaat tu hari orang Islam, maka dia ambil hari Ahad, dia bagi makan free dekat siapa-siapa.
Sampailah orang kenal hari itu bukan lagi hari Ahad, orang panggil hari itu hari Santa Domingo. Dan bila dah lama sampai kat kita, tak ada dah Santa, tak ada dah tinggal Minggu. Sebab tu kita panggil hari Minggu. Sebab tu bila mereka bawa kata gospel, ya, banyak perkara yang berkaitan dengan keagamaan. Di atas Bukit Melaka, hari ini kita kenal dengan Bukit Saint Paul. Alhamdulillah, itu dah tukar nama jadi Bukit Melaka. Ni nanti kita nak minta lagi. Bukan kita nak minta, kita nak kembalikan. Kalau tengok dalam catatan, di India, nama tempat Bengaluru. Asalnya Bangalore, ditukar. Sebab masa penjajahan British, mereka panggil Bangalore, maka panggil Bengaluru. Pulau Pinang juga, kita sedang bergerak kuat, kerja untuk minta balik nama bagan, untuk menggantikan balik nama yang digunakan sekarang Batu Georgetown, untuk panggil nama, letak balik nama asal dia Tanjung. Bahkan Pulau Pinang balik dalam satu catatan disebutkan bukan nama asal Pulau Pinang, nama asal dia Pulau Ke-1, bukan Kazambo. Lepas kata tepi jambatan tu Pulau Kazambo atau Piramli. Ini Pulau Ke-1 yang ni disebutkan dalam catatan, dan asasnya adalah sama mana-mana tempat. Semua orang bukan Islam lah, bukan Islam punya pemerintahan, bila mereka menjajah dan menjarah, yang pertama perlu dilakukan adalah pembodohan umat. Dia bagi semua tak kenal jati diri, tak tahu kekuatan masing-masing. Sifat jati diri kita hilang, bukan ditelan oleh zaman, tak, kita sendiri yang buang. Dia memperkenalkan antara yang disebutkan dalam satu catatan artikel yang dibuat kajian berkenaan dengan panggilan bahasa diri nama. Kita guna perkataan saya untuk diri. Pada saya tu ambil daripada kalimah sahaya, bahasa Sanskrit, pembantu. Dia ada amba. Kalau tengok balik, setiap negeri di Malaysia, tuan-tuan takkan jumpa mana-mana negeri asal di Malaysia guna perkataan saya. Takkan jumpa. Kalau belah kita aku hang, betul? Kalau kata belah Kelantan Terengganu ada ambo, ada amba. Kalau Pahang kueh. Kalau Jawa dia main dekat situ ada ingsun. Pernah dengar ingsun? Niat ingsun mata aji. Ingsun tu aku. Dan bila sebut balik sahaya, main mana? Tak ada siapa pun yang pernah guna di sebenarnya tanah Melayu guna perkataan sahaya. Paling tidak kalau kita tengok balik dalam bahasa klasik, mereka akan guna hamba, tuan hamba. Bila dengan raja kita akan guna patik. Tapi kenapa saya? Sebab nak menunjukkan bodohnya, hinanya, lemahnya kita. Sedangkan sahaya tak dipanggil untuk kita, melainkan orang yang mengabdi diri kepada seseorang, itu sahaya. Yang tu dinamakan hamba sahaya. Bahkan dalam doa kita pun terpukul untuk kita gunakan perkataan aku. Kita tak pernah jumpa sahaja saya ataupun ya Allah sesungguhnya saya. Tak ada, aku. Kenapa aku? Adakah itu bahasa yang kesat? Tidak. Itu adalah bahasa pengenalan diri, bahasa pengakuan diri. Tapi itulah, bila dah lama, jangan marahlah cikgu bahasa. Semua kita abad benda ni ada dalam catatan dan kajian. Begitu juga dengan asimilasi bahasa yang dibawakan. Bahkan sampai hari ini kita menggunakan banyaklah bahasa-bahasa yang diambil, disadur daripada Portugis, daripada bahasa Belanda, bahasa Inggeris dan sebagainya. Antara yang popular kalau di Pulau Pinang, pasal kita bawah Inggeris lama, maka kita banyak guna bahasa Inggeris, kan? Kita tak panggil sekolah, kita panggil school. Kita tak panggil penukul, kita panggil mertun. Pasal apa mertun? Singkatan daripada hammer tool. Sebab tu pendek jadi mertun. Punya cekap orang kita. Kita panggil stop dengan ok, kita tak panggil ST kat depan. Kalau kita nak suruh stop, stop pun dia stop. Tapi kalau kita ok pun dia stop enggak? Betul tak? Sebab kita ambil pada stop, potong ST tu. Sebab tu ayak minute kita tak panggil lemonade, kita panggil ayak minute. Sebab saduran bahasa lah. Dan benda tu sebenarnya memberi kesan dalam jangka masa panjang, pembinaan karakter dan juga jati diri satu-satu bangsa. Dan akhirnya kita sendiri lupa kata kita adalah orang yang sebenarnya ada wibawa, adanya nilai, prinsip berdaulat dan sebagainya. Begitu juga yang paling ketara yang boleh kita nampak sampai hari ini, pembinaan kota Formosa. Sifat penjajahan dan penjarahan kelompok kufar ke atas negara-negara Islam adalah senantiasa memastikan tidak ada langsung bukti-bukti Islam pernah bertapak di satu-satu tempat tersebut. Antara yang tidak terlepas adalah Melaka. Bila jatuh saja Melaka, antara benda yang dilakukan adalah membakar istana dan juga Masjid Agung. Kemudian kawasan pemakaman Sultan-Sultan Melaka dikorek, diambil batu-batu nisannya.
Kalau dalam tu batu kapur, maka akan diambil untuk dibuat peluru. Kalau batu tu adalah batu granit atau batu-batu yang kekal, yang keras, yang kuat, maka mereka akan ambil batu tersebut untuk dijadikan tugu, kubu yang ada pada zaman tersebut. Dan kesannya adalah yang kita nampak hari ini, serpihan, cebisan kota Formosa yang ada. Itu adalah dibina daripada batu-batu nisan sultan-sultan kita. Dan tiada satu pun perkara yang kita nak letihkan, sedihkan hari ini, sebab benda itulah yang diangkat dalam setiap kerumun bangsa, setiap kali sambut merdeka. Bila cerita berkenaan pelancongan yang dibawakan nilai-nilai kolonialisme, imperialis barat, segala penjajahan dan penjarahan itu diangkat mulia oleh seluruh lapisan masyarakat. Tapi kesedaran tu tak timbul lagi. Mungkinlah baru ni timbul sikit Mat Kilau. Tu pun pasal dia duduk melilau, tu dia teringat kat Mat Kilau. Tu pun masih lagi berantakan. Kenapa benda tu kita hanya highlightkan pada penentangan, tetapi kita tidak highlight berkenaan dengan penyediaan dan persiapan seorang Mat Kilau. Bagaimana rentak perjalanan penyerangan dan juga penentangan ke atas penjajahan itu berubah daripada menentang sistem percukaian British kepada jihad fi sabilillah. Macam mana kita boleh bawa benda tu dan kita tengok balik pada relung masa perjalanan Mat Kilau, Datuk Bahaman, mereka bertemu dengan Tok Kupaloh di Terengganu. Di situlah berlakunya tuning untuk menegakkan daulah Islam, menegakkan syiar, menjadikan negara ini kembali bertauhid untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dalam kisah yang selalu saya bawakan, iaitu kisah Raja Ali Haji fi sabilillah. Syahid di Teluk Ketapang menentang penjajahan Belanda pada waktu tersebut. Tangan kanannya memegang kitab Dalailul Khairat, tangan kiri memegang badik. Macam mana satu orang yang sanggup berdagang, bermudik datang daripada Makassar semata-mata nak menentang penjajah? Kerana apa? Sebab ruh Islam, sebab saudara, sebab silaturahim, sebab kasih sayang. Dan agama ni, agama yang hebat ni telah pun menyebabkan kita dipandang hebat seluruh dunia. Tapi kita hari ni tidak. No, berpuluh lagi konsert on the way nak main. Tengoklah nanti berapa juta pula duit anak-anak muda akan dihabiskan ke arah itu. Dan kita akan nampak lagi betapa dahsyatnya serangan demi serangan yang bertali arus akan dihadapkan ke arah kita selagi belum tibanya hari kiamat. Dan seperti mana yang kita pernah juga kongsikan, tahun 2022 menjanjikan lebih berat dia punya kejadian dan juga keadaan yang bakal berlaku. Begitu juga tahun yang akan datang. Cuma nasihat kita, bila kita dah kongsikan berkenaan kitab Imam Al-Mahdi, dalam awal bulan itu kita dapat satu makluman daripada sahabat-sahabat kita yang ada di Madinah. Ada satu kumpulan dah mula sampai ke Madinah dan tak mau balik mai dah, sebab mereka target nak bai'ah dengan Imam Al-Mahdi. Satu kerja pula kan. Habis jual tanah, semua harta mengedak di Malaysia, semata-mata nak duduk di Madinah, nak jumpa dengan Al-Mahdi. Dan benda ni perlu untuk perincian yang tegas dan jelas daripada kalangan para ulama untuk memperincikan tentang kestabilan pemahaman tentang Al-Mahdi ini. Sebab tu bagi kita, selagi mana tidak sampai kecukupan syarat-syarat yang diletakkan, yang dinyatakan, yang ditandakan oleh baginda Nabi SAW, maka selama itulah kita hanya perlu untuk badiru bil a'mal, memperbanyakkan amalan. Sepatutnya kalau kita semakin kenal Al-Mahdi, tak kiralah pada mana-mana jalan, eskatologi, teori konspirasi ataupun pengajian kitab fitan dan sebagainya, perlu untuk diambil ingat. Jalan yang berkat adalah menjadikan kita kembali lebih taat kepada Allah, jauh daripada maksiat, sentiasa mengimarahkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dah rumah Allah pun hang dah Yahudi kan, rumah Allah pun hang dah jadi Dajjal kan, hang dah Freemason kan rumah Yahudi, macam-macam kata. So sampai bila kita nak duduk dalam keadaan yang masih lagi belum merdeka daripada kejahilan? Moga-moga kita berhenti dulu di muka surat 113, nanti kita akan sambung lagi, sebab dalam tajuk pada muka surat 113 ni adalah dia punya rod yang tertentu berkaitan dengan hadis yang disebutkan dan juga makluman daripada beberapa ulama-ulama muktabar tentang siapakah Bani Ishaq dan adakah benar Bani Ishaq, kerana Bani Ishaq ini adalah merujuk kepada keturunan Eropah
Dan adakah Eropah yang akan mengeluarkan Konstantinopel yang juga dikuasai Eropah? Melainkan adalah signal-signal tertentu yang disampai isyaratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga takat tu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran bahasa tu bicara terlajak kata terasa di mana-mana, saya minta maaf banyak daripada ujung rambut sampai ujung nyawa. Mohon halal masa yang diberikan. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudah diberi kalau ada silap dan salah. Akhir kalam, sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulangnya. Aku liqauli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fayafudhal mustaghfirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu taala a'lam.